Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Lukas babak 16. Pengurus yang cerdik. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, ada seorang kaya mempunyai seorang pekerja yang menguruskan harta bendanya. Orang kaya itu diberitahu bahawa pengurus itu memboroskan wang majikannya. Lalu, orang kaya itu memanggil pengurusnya dan berkata, "Apakah yang aku dengar tentang diri kamu? Serahkan kira-kira kamu yang lengkap bagi semua harta aku. Kerana mulai sekarang, kamu berhenti menjadi pengurus." Pengurus itu berfikir, apakah harus aku lakukan? Aku akan diberhentikan kerja. Aku tidak kuat mencangkul dan aku malu meminta sedekah. Aku tahu akan apa yang harus aku lakukan, supaya apabila aku diberhentikan kerja, aku mempunyai banyak kawan yang mahu menyambut aku di rumah mereka. Lalu, dia memanggil semua orang yang berhutang kepada majikannya. Dia bertanya kepada orang yang pertama, "Berapakah hutang kamu kepada majikan aku?" Orang itu menjawab, 100 buah tempayan minyak zaitun. Pengurus itu berkata kepadanya, "Inilah kira-kira kamu. Duduklah dan tulislah 50." Kemudian dia berkata kepada orang yang kedua, "Berapakah hutang kamu?" Orang itu menjawab, 1,000 pikul gandum. Pengurus itu berkata kepadanya, "Inilah kira-kira kamu. Tulislah 800." Majikan pengurus itu memuji kecerdikan pengurus yang tidak jujur ini, kerana orang dunia ini lebih bijak menguruskan urusan mereka daripada orang yang hidup dalam terang. Yesus berkata lagi, "Dengarlah, gunakanlah kekayaan dunia ini untuk mendapat sahabat, supaya apabila kekayaan dunia ini lenyap, kamu akan disambut ke dalam tempat kediaman yang abadi." Sesiapa yang setia dalam perkara kecil akan setia juga dalam perkara besar. Tetapi sesiapa yang tidak jujur dalam perkara kecil tidak akan jujur dalam perkara besar. Jika kamu tidak menggunakan kekayaan dunia ini dengan setia, bagaimanakah kamu dapat menggunakan kekayaan sejati dengan baik? Jika kamu tidak setia kepada milik orang lain, siapakah mau memberi kamu apa yang menjadi milik kamu? Tidak ada seorang hamba dapat melayani dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah, kamu
tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk kekayaan juga. Ajaran-ajaran Yesus. Ayat 14. Orang Farisi mendengar segala yang dikatakan oleh Yesus. Lalu mereka mencemooh Yesus kerana mereka suka akan wang. Yesus berkata kepada mereka, "Kamulah orang yang berpura-pura benar di hadapan manusia. Tetapi Allah mengetahui isi hati kamu. Apa yang dianggap berharga oleh manusia dibenci oleh Allah. Sebenarnya, Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi berlaku hanya sehingga masa Yohanes Pembaptis. Selepas itu, berita baik tentang bagaimana Allah memerintah diberitahu dan orang berasak-asak hendak menikmatinya. Tetapi lebih mudah bagi langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik pun dalam Taurat ditiadakan. Sesiapa yang menceraikan isterinya lalu berkahwin dengan wanita lain berzina. Demikian juga lelaki yang berkahwin dengan wanita yang telah diceraikan berzina juga. Ya, banyak ajaran-ajaran Yesus yang merusingkan kita. Kita mesti mendengarnya berulang kali supaya Roh Kudus memberikan kebenaran sebenar. Orang kaya dan Lazarus. Ayat 19. Ada seorang kaya. Pakaiannya mahal-mahal dan hidupnya mewah setiap hari. Ada pula seorang miskin bernama Lazarus. Tubuhnya penuh dengan kudis yang bernanah. Lazarus biasa dibawa ke hadapan pintu rumah orang kaya itu. Dia berharap dapat mengisi perut dengan sisa-sisa yang dibuang dari meja orang kaya itu. Kadang-kadang anjing datang menjilat kudisnya. Orang miskin itu meninggal dunia, lalu dibawa oleh malaikat ke sisi Abraham di syurga. Orang kaya itu pun meninggal dunia dan dikebumikan. Di alam maut, dia sangat menderita. Apabila dia memandang ke atas, dia nampak Abraham jauh di sana dengan Lazarus di sisinya. Bapa Abraham seru orang kaya itu, "Kasihanilah saya. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan membasahkan lidah saya, kerana saya sengsara di dalam api ini." Tetapi Abraham menjawab, "Ingatlah anak aku, seumur hidup kamu sudah mendapat segala yang baik. Sedangkan Lazarus mendapat segala yang buruk. Tetapi sekarang Lazarus seronok di sini. Sebaliknya, kamu menderita sengsara." Selain itu, ada pula jurang yang dalam di antara kamu dan kami.
sehingga orang di sini tidak dapat ke sana dan orang dari sana tidak dapat kemari. Jika demikian, Bapa Abraham, kata orang kaya itu, saya memohon supaya bapa menyuruh Lazarus pergi ke rumah ayah saya. Saya mempunyai 5 orang saudara. Biarlah Lazarus pergi memberikan amaran kepada mereka, supaya setidak-tidaknya mereka tidak akan datang ke tempat penderitaan ini. Abraham berkata kepadanya, tidakkah mereka mempunyai kitab Musa dan kitab nabi-nabi yang memberikan amaran kepada mereka? Sepatutnya mereka mendengarkan amaran kitab-kitab itu. Hai, hal ini tidak cukup. Bapa Abraham, jika ada seorang bangkit daripada kematian lalu datang kepada mereka, tentu mereka akan bertaubat daripada dosa. Tetapi Abraham berkata kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan ajaran Musa dan nabi-nabi, mereka tidak akan percaya juga sekalipun ada orang bangkit daripada kematian. Ya, ini adalah amaran kepada orang kaya, kepada mereka yang ada kitab-kitab Musa. Kamu semua tahu siapa yang ada dan membaca kitab-kitab Musa. Ini adalah amaran yang Yesus bagi kepada orang yang pernah mendengar kitab-kitab Musa. Ayat 30 bercakap, tetapi orang kaya itu menjawab, hal ini tidak cukup, Bapa Abraham. Jika ada seorang bangkit daripada kematian lalu datang kepada mereka, tentu mereka akan bertaubat daripada dosa. Tetapi Abraham berkata kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan ajaran Musa dan nabi-nabi, mereka tidak akan percaya juga sekalipun ada orang bangkit daripada kematian. Ya, ini berlaku bila Yesus mati disalibkan dan dibangkitkan. Adakah semua orang percaya akan kebenaran ini? Tidak. Kalau mereka tidak mengikut ajaran Musa, adakah mereka mau mengikut ajaran Yesus? Kita mesti tahu amaran-amaran ini. Bagilah kita yang sudah mendengar bertaubat dan menyeru keampunan daripada Tuhan, pengampunan daripada Yesus. Ya, ini adalah amaran yang sungguh kuat. Dalam Lukas bab 16, kita merenung dan mendengarnya berulang kali supaya kita dapat bertaubat dalam masa yang singkat ini. Sekian, terima kasih. Shalom.